Okey, baik, saya akan bacakan dekat muka surah 22. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Surah ini menjawab 3 persoalan utama yang diajukan oleh musyrikin Makkah yang berkomplot dengan ahli kitab untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah jika benar Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pesuruh Allah, sudah pasti baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendapat jawapan segala persoalan mereka yang telah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. 3 soalan mereka adalah seperti berikut. Kisah mengenai Ashab Al-Kahfi, persoalan tentang Ruh, kisah mengenai Zulkarnain. Ketiga-tiga kisah ini ada disebutkan dalam Taurat dan Injil. Oleh hal yang demikian, Allah menjawab soalan mereka dengan menurunkan surah Al-Kahfi dan surah Al-Isra yang mengandungi semua jawapan yang mereka tanyakan. Baik, surah ini merupakan asbab nuzul kepada surah Al-Kahfi ini. Kenapa surah Al-Kahfi ini diturunkan? Kerana inilah, kerana orang musyrikin ini bertanyakan soalan-soalan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, kisahnya menarik tau. Saya ceritakan, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, kaum Quraisy ni dah menghantar 2 orang. 2 orang ni siapa? An-Nadhr ibn Haris dengan Aqabah ibn Abi Mu'aid. Okey, mereka ini orang Quraisy hantar ke mana? Ke Madinah. Ke Madinah untuk berjumpa dengan siapa? Dengan pendeta-pendeta Yahudi ketika itu. Ini Nabi bukan kat Madinah, Nabi kat Mekah masih. Okey, ingat tak tahun lepas, minggu lepas kita ceritakan saat ini di mana orang-orang Islam ditindas, didera, boykot oleh para musyrikin Mekah. Jadi ketika inilah orang Quraisy ni hantar orang-orang mereka ke Madinah untuk berjumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi ini untuk apa? Untuk tanyakan kepada mereka mengenai Nabi Muhammad SAW. Kenapa hantar sampai ke Madinah? Kenapa pergi berjumpa dengan orang-orang Yahudi ini? Kerana apa? Mereka ini merupakan ahli kitab. Kira yang mereka jumpa ni orang yang paling banyak tulis kitab-kitab dia orang lah, waktu tu Taurat dan Injil dan sebagainya. Saat ini Quran belum habis diturunkan kan? Jadi ketika itu Taurat dan Injil masih relevan lah pada masa ketika itu. Jadi orang-orang Quraisy datang, mereka pergi Madinah, maka mereka pun berjumpa kepada pendeta-pendeta Yahudi tersebut dan mereka tanyakan, wahai pendeta, katakanlah kepada kami, khabarkanlah kepada kami mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, katakan, mereka siap tahu, mereka siap cakap lagi, katakan kepada kami mengenai sifat mereka, kerana ini yang dibawa ajarannya di Mekah. Mereka siap bacakan lagi beberapa potong ayat Quran kepada pendeta Madinah tersebut. Okey, jadi bila sampai dekat Madinah tu, bila orang jumpa, orang dah tanyakan. Jadi waktu itu kenapa sampai orang Quraisy itu boleh bacakan ayat Quran? Kerana apa? Quran itu diturunkan, first kali Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi itu adalah bahasa kebiasaan mereka. Dan pada ketika itu, kenapa salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri? Kerana saat itu, ketika itu orang-orang Arab ni diorang memang cinta kepada syair. Cinta kepada syair-syair. Kalau macam Nabi Musa kan, Nabi Musa suka macam ada magic segitu kan. Sebab apa? Masyarakat ketika itu memang tengah on pasal black magic. Jadi Allah turunkan mukjizat yang lebih kurang. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW, perkara yang so-called tengah trending adalah syair-syair. Jadi ketika itu, dan kalau kita tengok Quran, kalau kita selalu baca Quran, kita akan nampak setiap hujung-hujung ayat kalau Allah bercerita mengenai Allah, kebanyakannya sama. Betul tak? Contoh macam Wahuwal Ghafurun Rahim, Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Adakah muslimah sekalian para hafizah? Tak kan, saya pun tak. Okay, tapi kerana ayat-ayat ini sering diulang di dalam Al-Quran, maka kita dapatlah menghafal. Kita tahu, Wahuwa ala tak mungkin kulli ilmin qadir, tak mungkin. Mesti kulli syai'in qadir. Jadi perkataan itu diulang. Dan itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Bila ia banyak kali diulang, ia yang banyak kali menceritakan mengenai Allah itu siapa, maka orang senang untuk ingat. Jadi bukan hanya umat Islam ketika itu yang menghafal Al-Quran, malah orang-orang Quraisy di Mekah ini juga ada setengah mereka menghafal Al-Quran. Kalau macam saya cerita last week, kalau tiba-tiba saya bawa ajaran sesat, mesti Muslim cakap saya sesat tu lah. Kerana apa? Kalau ketika ini, bila kita bawa ajaran baru, makin lama kita akan nampak individu tersebut makin kejauh, makin kelawat, makin sesat. Betul? Tapi ketika Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Allah ini,
pada mulanya mungkin mereka tidak boleh terima, kerana ia satu perkara yang besar, betul tak? Membawa ajaran baru untuk menyembah kepada Tuhan yang baru. Tetapi makin lama sebenarnya mereka makin dapat rasakan bahawasanya Allah itu benar. Kerana apa? Setiap baik-baik dalam Al-Quran itu, dia punya cantiknya bahasa Al-Quran itu, dia macam impossible untuk manusia yang buat. Dan mereka sebenarnya, banyak antara mereka sebenarnya jatuh hati kepada ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kerana ego, kerana takutlah ketika itu kalau siapa masuk Islam akan ditindas, akan didera dan sebagainya kan. So banyak-banyak faktor lain yang buat mereka berhenti atau buat mereka avoid Islam itu secara total. Okay? Baik, jadi so maknanya bila orang ni dia tanyakan kepada Muhammad, jadi mereka jawab apa tahu? Mereka kata orang-orang Yahudi ni mereka tahu tentang Muhammad kerana berita mengenai Nabi Muhammad SAW ini ada disebutkan dalam kitab mereka, ada disebutkan dalam kitab mereka. Tetapi kerana seperti yang saya bagi tahu minggu lepas kan, kerana mereka ini rasa dengki, mereka ni rasa tidak puas hati, mereka sungguh macam rasa offended lah kepada pemilihan Allah SWT dalam Nabi yang terakhir. Jadi mereka ini bila dekat sini dikatakan musyrikin Mekah berkomplot dengan ahli kitab ni, bukan maknanya diorang duduk together, okay, apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Should we kill him? Ataupun kita terus tindas? Tak, diorang tak duduk together pun. Orang musyrikin cuma menghantar 2 wakil saja. Tetapi kerana orang Yahudi dekat Madinah ni, diorang memang dah rasa benci dan rasa tidak suka dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun ada niat untuk sabotaj Nabi. Okey, jadi mereka suruh 2 Quraisy ni, kau balik, kau pergi cakap dengan ketua kau untuk tanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 perkara ini. Apa perkaranya? Yang pertama kau tanyakan, menarik dia tak bagi detail pun tak, dia cakap apa tahu? Pertama, kau tanyalah kepadanya tentang sekumpulan pemuda yang hilangkan diri pada zaman dahulu. Bagaimana cerita mereka? Kerana cerita mereka sungguh menakjubkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanyakanlah kepada mereka tentang seorang lelaki yang menjelajah dunia hingga sampai ke kawasan sebelah timur dan barat. Bagaimana ceritanya? Itu kisah siapa tu? Kisah Zulkarnain. Dan yang ketiga, tanyalah kepada mereka tentang roh dan apakah itu. Okey, kalau dia boleh jawab, maka betul dia seorang Nabi. Tapi kalau dia tak boleh jawab, maka dia seorang pendusta. Dan kau buatlah apa yang kau nak. Kau buatlah apa yang kau nak. Dan dalam riwayat kan, diorang ulang benda ni 2 kali. Okey, maknanya diorang betul-betul nak pastikan. Diorang bukan nak convince, sebenarnya mereka ini bukan nak convince kaum Quraisy ni untuk bagi tahu yang Nabi memang seorang Nabi. Tapi mereka nak convince yang Nabi ni bukan seorang Nabi. So maknanya ini adalah plot mereka untuk sabotage ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, kira diorang dah balik, benar-benar menyuruh kita bertanya kepada Muhammad mengenai perkara ini. Okey, jadi yang menarik ni kan, dia bukan menarik lah, yang betul lah, dia menarik. Kerana apa? Mereka Yahudi, kita tahu mereka bagaimana kan, bagaimana Allah dah sebutkan sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran dan sebagainya. Ketiga soalan ini sebenarnya tak ada kena-mengena langsung dengan diri Nabi ini menjadi seorang Nabi. Tak ada kena-mengena. Kerana asas kepada seorang Islam, asas kepada kita atau asas kepada Nabi, ajaran yang nak dibawa ada 3 perkara sahaja. Yang pertama, siapa itu Allah. Yang kedua, apakah tanggungjawab ataupun role kita dekat dunia ini dan kita punya hubungan dengan Allah, bagaimana. Dan yang ketiga, apakah kehidupan selepas kita mati. Itu 3 perkara. Kalau tengok 3 perkara ni yang diorang suruh tanya ni, tak ada kena-mengena langsung. Tak ada kena-mengena langsung. Kalau kita tengok satu-satu, yang pertama kita tengok kepada kisah soalan yang kita tak nak pergi ke Ashabul Kahfi dulu. Kita pergi dekat soalan yang pertama mengenai Zulkarnain. Okey, Zulkarnain. Ada dia cakap hidup zaman bila? Tak ada, dia cuma cakap kau tanyalah kepada Muhammad tentang pemuda yang mengembara daripada sini ke sini ke sini. Tak detail langsung. Tak detail langsung. Dan kenapa mereka tanyakan mengenai Zulkarnain? Kalau muslimat sekalian tahulah, sehingga kini saat kita dah
terima Nabi itu Nabi terakhir, saat Quran itu dah diturunkan secara lengkap, saat kita percaya bahawasanya apa yang ada dalam Al-Quran itu benar sebenar-benarnya, Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Sehingga kini ada banyak khilaf, ada banyak pendapat, ada banyak perdebatan mengenai siapa Zulkarnain ini. Betul tak? Apatah lagi waktu zaman ini masih zaman jahiliah, yang mana ketika itu pun ramai, even dekat between ahli kitab itu sendiri pun ramai yang masih mempertikaikan siapa Zulkarnain itu. Jadi mereka berharap apabila orang Quraisy ditanya kepada Nabi Muhammad mengenai Zulkarnain, Nabi ini akan jawab mengikut pendapat dia sendiri. Kerana kalau Nabi jawab begini, tak, Zulkarnain bukan yang itu, Zulkarnain ini. Akhirnya yang mana akan membuktikan bahawa Nabi ini seorang pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Okey, itu kisah Zulkarnain. Yang kedua, kisah persoalan tentang roh. Okey, persoalan tentang roh ini tidak dijawab di dalam surah Al-Kahfi. Persoalan tentang roh dijawab di dalam surah Al-Isra. Okey, satu ayat saja Allah jawab mengenai surah Al-Ruh ini. Jadi kalau kita tengok ketiga kisah ini dijawab di dalam surah, ada di dalam Taurat dan Injil, tetapi kisah mengenai Ashabul Kahfi dan mengenai Zulkarnain dijawab di dalam surah Al-Kahfi. Kisah persoalan tentang roh ini dijawab di dalam surah Al-Isra. Jadi roh ini kalau menurut bahasa Arab membangun tiga makna. Okey, yang pertama adalah roh yang kita tahulah soul, kita punya roh yang ada dalam jasad kita ni kan, roh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini roh itu juga dikenali sebagai apa? Siapa tahu? Sebagai malaikat Jibril. Nickname orang kata antara nama lain bagi malaikat Jibril adalah roh. Okey, dan yang ketiga, roh itu juga membawa maksud kitab Al-Quran itu sendiri. Jadi tengok betapa liciknya permainan Yahudi. Jadi Rasulullah tanya tentang roh kan. Jadi kalau Nabi jawab roh itu merupakan kita punya roh dalam jasad ni, oh tak, maksud kita bukan yang itu, maksud kita Quran. Kalau Nabi jawab Quran, oh tak, bukan, maksud kita bukan Quran, maksud kita Jibril. Kalau Nabi cakap roh itu Jibril, ada putar balik. Jadi soalan-soalan begini yang mereka tanyakan memang tak ada tujuan lain, hanya untuk sabotaj Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi dan yang ketiga, ini paling, saya rasa ini adalah soalan yang paling licik yang mereka tanyakan. Kisah mengenai, kita pertama balik kisah yang pertama, kisah mengenai Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini tak dikena-mengena langsung oleh orang Yahudi. Tak ada kena-mengena langsung dengan orang Yahudi. Dan tak disebutkan pun di dalam kitab Taurat dan Injil. Tak ada. Okey, kisah Ashabul Kahfi ini hanya berlaku kurang 120 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. So maknanya waktu tu tengah kira dunia dalam agama Kristian lah. So maknanya kisah Ashabul Kahfi ini adalah orang kata orang Kristian, orang Nasrani yang celebrate mengenai kisah ini. Kisah ini kisah yang menakjubkan kan. Jadi kisah ini adalah kisah so-called popular, cerita yang popular di kalangan orang-orang Kristian. Dan Nabi Isa diangkat 600 tahun sebelumnya. Jadi tak ada kena-mengena langsung. Kisah Ashabul Kahfi ni tak ada kena-mengena langsung. Jadi mereka tahu, kira macam confirm Nabi tak akan boleh jawabnya. Macam mana mereka tahu mengenai kisah Ashabul Kahfi ini? Kerana ketika itu orang-orang kerana ketika itu orang-orang Nasrani memang selalu bercerita. Jadi dia macam suka macam gosip ataupun kisah yang dibawa. Jadi adalah terdengar desas-desus mengenai kisah Ashabul Kahfi ini. Okey, jadi bila ditanyakan kepada waktu tu orang musyrik Mekah pun tak pernah dengar. Tetapi lagi yang menarik, dia tak cakap pun tanyakan kepada Nabi Muhammad tentang pemuda yang dalam gua ke, tak ada. Dia cakap apa? Tanyakan kepada Nabi Muhammad mengenai pemuda yang hilang waktu ketika satu zaman dahulu. Berapa ramai pemuda yang hilang waktu orang muda. Betul tak? Dia tak cakap pun zaman tahun ni ke tahun tu, tak ada. Selama ya pemuda yang hilang. Berapa ramai? Tahun kali ni banyak berita anak-anak remaja hilang dari rumah. Betul tak? Ada banyak. Jadi tak detail, dia tak bagi pun, dia tak bagi sikit hint pun. Dia cakap pemuda yang hilang waktu ketika zaman dahulu. Itu sahaja. Memang nampak sangat dia punya permainan licik untuk jatuhkan Nabi Muhammad SAW.
Okey, jadi bila dah ditanya sebegitu, jadi dia ulang lagi. Kalau betul dia Nabi, dia confirm boleh jawab. Tapi kita tahu mustahil sebenarnya untuk Nabi jawab melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dah ditanyakan kepada Nabi dan Nabi pun jawab apa? Nabi jawab apa? Kita baca sikit. Ketika apabila ditanya oleh musyrikin, maka Nabi SAW berjanji kepada mereka yang jawapannya akan diberikan pada keesokan harinya. Namun wahyu tidak turun-turun dalam satu tempoh hingga menyebabkan mereka mengejek Nabi SAW. Kelewatan turunnya wahyu ini hakikatnya mengandungi hikmah tersendiri, iaitu untuk mentarbiyah Nabi agar selalu menyadarkan janji dengan lafaz insya-Allah jika diizinkan oleh Allah. Demikian juga kelewatan wahyu bertujuan membuktikan bahawa wahyu adalah sesuatu yang datang oleh Allah sendiri dan bukannya diadakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat, kita nak kena faham, adakah nak cerita yang Nabi tak ingat Allah? Tak begitu. Nabi ini tahu. Nabi memang diturunkan memang dalam proses penurunan wahyu. Dan Nabi tahu dia tak ada jawapan. Dia mengharapkan jawapan daripada Allah itu sendiri. Okey, tapi apakah hikmah di sebalik ini? Nak katakan Nabi tak ingat Allah? Tidak. Tapi nak mengingatkan kita, nak memberi pengajaran kepada kita pentingnya lafaz insya-Allah itu sendiri. Kerana sebab kita tahu Nabi itu adalah manusia yang maksum. Maksum itu maknanya tidak ada dosa. Tapi kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Okey, tiap-tiap hari kita akan lakukan dosa. Jadi ini merupakan pengajaran cerita yang kita bawakan, yang kita baca dalam Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk pengajaran kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Okey, kalau kita lihat waktu ketika itu Nabi lupa untuk menyebutkan perkataan insya-Allah itu sendiri kan? Kerana kita nak kena faham juga emosi Nabi ketika itu. Betul tak? Nabi umat Islam sedang ditindas, sedang didera, sedang tak ada sumber-sumber nak beli makan, tak ada, susah. Dan Nabi dalam keadaan orang kata macam macam desperate for answers. Okey, jadi dan Nabi juga tengah dalam proses untuk convince, untuk memujuk orang-orang musyrikin Mekah untuk menerima Islam. Jadi apa sahaja yang dia boleh buat untuk buktikan yang Islam itu benar, dia akan lakukan. Nabi Muhammad akan lakukan. Jadi Nabi, bila dia tanya, okey, apa kau jawab? So dengan harapan bila dia jawab, orang-orang ni akan menerima Islam. Okey, itu emosi Nabi ketika itu. Itu yang kita nak kena faham. Bukan bermakna Nabi lupa kepada Allah. Kerana tak mungkin. Nabi tahu-tahunya lah yang wahyu itu turunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini antara pengajaran lain juga adalah di mana ini merupakan bukti yang Nabi tak suka-suka memberi jawapannya sendiri. Nabi tidak suka-suka memberi pendapatnya sendiri. Dan ini juga antara bukti yang paling besar nak mengatakan bahawa wahyu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia katakan wahyu tidak turun selama beberapa hari. Tahu tak berapa hari? 15 hari, muslimah sekalian. 15 hari. Bayangkan perasaan Nabi Muhammad ketika itu. Dah dijanjikan ni besok akan bagi tahu, tapi 15 hari ke tak datang wahyu itu. Okey, maka Nabi SAW mulalah diuji oleh para musyrikin. Mana Tuhan kau? Tak bagi wahyu dah? Mana Jibril? Dah lost connection ke? Dah macam-macam ejekan, macam-macam cacian, hinaan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi sebentar ya. Okey, Rasulullah menunggu wahyu Allah selama 15 hari 15 malam tetapi tidak diberi jawapan. Okey, terhentinya wahyu ni, kita perempuan kalaulah contoh kita gaduh dengan kawan ataupun kita bertengkar dengan mak kita ke apa kan, mak kita kasih silent treatment, apa perasaan kita muslimah? Macam apa lagi nak buat ni, macam kita rasa sedih macam nanti makin lama kalau mak kita dah tak sayang kita atau kawan kita dah tak sayang kita, ayah kita dah tak sayang kita, macam assumption ada dalam diri. Dan pemain-pemain ini Allah mentarbiyah Nabi, Allah yang menghentikan wahyu kepada Nabi. Bayangkan perasaan Nabi ketika itu. Nabi rasa sungguh demi sedih sampai Nabi berasa sungguh sedih sampai antara ayat yang diturunkan dalam surah Al-Kahfi ini Allah menegur kesedihan Nabi. Allah kata apa tau? Kita tengok ayat dekat. Okay, saya buka sekejap. Saya buka, jadi kita boleh sama-sama baca makna dia.
Dia dekat ayat yang ke-6. Allah cakap fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam ya'minu bihadzal hadits asafa. Maka jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan mereka. So Nabi waktu tu dah tengah sedih, ditindas, umat Islam ditindas, orang musyrikin tak nak percaya, orang musyrikin hina Nabi, musyrikin hina orang Islam dan sebagainya. Lepas tu Nabi pula, Allah pula sokong macam tinggalkan Nabi. So Nabi dalam keadaan yang duka cita sehingga boleh membinasakan dirinya, Allah kata. Okay, tapi Allah cakap, ini semua tak ada apa-apa. Ini semua tak ada apa. Mereka yang tanyakan pada engkau tu, mereka pun tak tahu apa-apa. Sebenarnya mereka pun tak ada pengetahuan mengenai perkara tersebut. Kerana orang musyrikin Mekah, waktu dia pergi jumpa dengan saya buka balik slide. Waktu dia pergi berjumpa dengan pendeta Marina tu, ada mereka bagi tahu jawapan? Tak ada, mereka suruh tanya je. Orang musyrikin Mekah ada ke pengetahuan mengenai kisah-kisah ini? Tak ada, sebenarnya tak ada. Memang kisah ini hanya merupakan taktik untuk menjatuhkan Nabi sahaja. Tak ada pun, mereka sendiri tak tahu kisah mengenai Ashabul Kahfi, kisah mengenai surah yang mereka tak tahu. Okey. Jadi selepas 15 hari barulah Jibril datang membawa kepadanya surah Ashabul Kahfi. Maknanya surah Al-Kahfi ini diturunkan satu surah ini diturunkan ke semua. Okey, diturunkan ke semuanya. Di samping membawakan cerita-cerita yang ditanyakan mereka mengenai kemana pemuda dan lelaki membara itu. Juga firman Allah mengenai roh dalam surah Al-Isra. Okey, baik. Dalam satu riwayat yang lain, bila tanyakan, kan ada satu soalan mengenai roh, tapi Allah bagi jawapan tak? Allah jawab apa dalam surah Roh? Kalau mereka tanyakan kepada kamu tentang roh, katakan kepada mereka, itu adalah urusan Tuhanku. Kerana roh ini adalah satu perkara yang begitu besar. Okey, satu perkara yang begitu besar yang berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan diri kita sendiri. Dan antara kajian-kajian para saintis dan sebagainya kan, roh ini ada kaitannya dengan personality. Okey, personality kita lah, personality kita. Jadi kalau kita lihat, kalau kita nak pergi kaji, okey, apakah personality seorang wanita? Apakah personality seorang lelaki yang berumur sedemikian pernikahan? Kita hanya akan dapat jawapan satu saja atau kita akan dapat banyak jawapan? Banyak. Kita akan dapat banyak jawapan. Doktor ni cakap gini, doktor ni cakap gini, doktor ni cakap gini. Ada macam-macam jawapan. So maknanya tak ada jawapan yang satu. Tak ada jawapan yang straightforward. Ada pelbagai jawapan. Okey, dan perbicaraan mengenai soal roh, soal personality ini ada banyak. Dan kita tak boleh bagi jawapan yang okey, ini yang aku cakap ni betul. Saya cakap okey, roh itu adalah sedemikian. Saya punya jawapan dia betul, orang lain jawapan itu salah. Boleh? Tak boleh. Okey, sebab ilmu Allah itu luas. Dan Allah akhiri mengenai dalam surah Al-Isra, jawapannya di dalam surah Al-Isra ayat 85. Allah akhirinya dengan katakan kepada mereka kan, soal ini adalah soal urusanku, urusan Tuhanku, dan apa yang mereka tahu itu hanya sedikit. Allah akhiri dengan perkataan yang sedemikian. So, Masya Allah. Okey, jadi dekat sini pengajaran bagi kita yang paling besar adalah sentiasa sandarkan janji-janji kita dengan lafaz InsyaAllah. Dan jangan salah gunakan perkataan InsyaAllah. Ketika ini nanti jemput dia datang rumah InsyaAllah, tapi belum cek schedule, tak tahu lagi sebenarnya boleh datang ke tak. Okey, sampai satu ketika yang mana sebenarnya InsyaAllah ni dah jadi maybe. Tak begitu, sebenarnya InsyaAllah ni sebenarnya aku nak datang, tapi kecuali Allah tak izinkan, baru aku tak datang. Betul tak? Tapi masyarakat kita dah terbalik pula. InsyaAllah kita jawab pada selamat. Aku tak cakap ya, aku cakap InsyaAllah. Jangan gitu. Jangan kita sandarkan janji kita dengan manusia ini dengan mengguna atau dengan menyalahgunakan perkataan Allah. Mungkin nampak sedikit lah, mungkin tak nampak kan ya. InsyaAllah aja, tak nampak besar, tak nampak apa, tak tipu pun sebenarnya. Tapi hati kita siapa yang pegang? Siapa yang tahu soal isi hati kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan siapa kita boleh tipu orang? Tapi boleh ke kita nak tipu diri sendiri? Jumpa jiran lama, aku nanti anak aku nak kahwin datang tau. Allah, tak habis kahwin, tahun lepas kahwin, tahun dia kahwin, bulan lepas kahwin, tahun kahwin lagi, berapa banyak, cepetan orang aku datang. Ya, insyaAllah aku datang. Tapi dalam hati dah cakap straight no dah. Macam mana tau? Macam mana nak jawab Zah? Pandai-pandai lah jawab.
Mana jawab? Jawablah. Nanti saya tengok sikit dulu. Tapi janganlah cakap, tak nak aku berpindah kali kalau macam bukan. Allah kecil pula hati orang tu kan. Pusinglah jawapan, tapi jangan menyalahgunakan perkataan insya-Allah itu sendiri. Jadi kita pun nak didik anak-anak kita, betul tak? Jangan kita mak, can we go to playground tomorrow? Yes, insya-Allah. Allah, aku tak ada habis playground. Itu nanti anak akan faham insya-Allah tu lain. Insya-Allah maknanya maybe. So maknanya insya-Allah ni jangan orang kata, mungkin kita dah normalize lah benda tu. Kita dah biasa tak ke Quran. Dah biasa. Susah tak nak ubah, dah biasa sangat ni. Tak apa. Allah nampak usaha kita untuk berubah. Sama-sama kita berubah insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah lah. Sama-sama nak berubah insyaAllah. Takkan dalam hati tak nak berubah kan? Kalau dalam hati tak nak berubah, tak ni datang masih istighfar hari ni kan? Okey, baik. Kita teruskan pembacaan. Okey, so maknanya apa sahaja yang kita nak lakukan, sadarkan janji-janji kita dengan lafaz InsyaAllah. Kerana apa? Walaupun kita yakin apa akan pasti datang, pasti aku akan buat benda ni, tapi akhirnya kita tak tahu apa akan jadi. Sebab kita pun tak boleh nak, kita boleh tak garanti Jumaat depan awak akan datang duduk kat sini? Tak boleh. Saya pun tak boleh garanti. Saya cakap ada, kelas ada insyaAllah. Betul lah, memang saya nak datang. Tapi kalau pada Allah ada benda yang terjadi, saya tak boleh datang. Jadi saya tak boleh cakap, okay, next week confirm ada kelas. Tak boleh. Kerana kita tak mampu sebagai manusia, kita tak mampu untuk bagi janji-janji tanpa disadarkan dengan Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung. Okey, saya baca dekat dalam buku ni mengenai soalan Aswa Al-Kahfi. Allah menyebutkan bahawa mereka juga beriman kepada doktrin tauhid seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Malah keadaan mereka sama seperti keadaan umat Islam di Mekah yang ditindas oleh musyrikin Mekah. Begitu juga keadaan Ashab Al-Kahfi yang beriman dan diancam oleh masyarakat sekeliling mereka. Berdasarkan peristiwa ini, umat Islam diajar bagaimana untuk bertahan walaupun ditindas secara kejam. Umat Islam tidak dibenarkan untuk tunduk kepada ajaran yang tidak benar. Sekiranya mereka tidak dapat bertahan, mereka dibenarkan untuk berhijrah dari tempat tersebut kepada tempat yang lebih selamat untuk melaksanakan ajaran Allah. Secara tidak langsung, Al-Maududi mengatakan bahawa kisah Ashab Al-Kahfi ini juga memberitahu umat Islam tentang kekuasaan Allah untuk menidurkan dan membangkitkan kembali Ashab Al-Kahfi. Selain itu juga, ia menunjukkan bukti kebenaran hari akhirat bahawa setiap jasad yang telah mati akan dibangkitkan satu persatu untuk menghadapi pembalasan kelak. Okey, kenapa Allah bawakan kisah Ashabul Kahfi ini dalam Al-Quran? Kerana satunya mereka ini sedikit lebih kurang mempunyai kisah yang sama dengan penduduk Mekah ketika itu. Lagi mereka ini ditindas, dicaci, dihina, didera dan sebagainya sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua. Lagi, dan mereka itu pun ketika itu menghadapi masalah yang sama, masalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah mereka lebih kurang sama. Cuma mereka ketika itu kira nak pengajarannya adalah apa? Bertahan walaupun ditindas dan tidak tunduk pada ajaran yang tidak benar. Jadi macam mana pun kena pegang kepada ajaran Allah. Tak boleh suka-suka orang kata melepaskan ajaran Allah itu hanya kerana ditindas. Okey, tapi kalau tak tahan, Allah suruh buat apa? Allah suruh berhijrah. Berhijrah pergi ke satu tempat yang mana tempat itu selamat untuk kita amalkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Macam apabila surah ini diturunkan, tak lama lepas itu Allah turunkan perintah untuk setengah orang Islam untuk berhijrah ke mana? Ke Habasyah. Ingat lagi tak? Ingat insyaAllah. Okey, berhijrah ke Habasyah. Jadi kenapa Habasyah? Kerana Habasyah merupakan tempat yang selamat. Diketuai oleh raja yang begitu adil dan saksama. Jadi sama. Waktu tu ni cuma waktu tu dia tak pergi tempat raja lah, dia pergi dekat gua yang memang selamat, memang Allah perintahkan mereka untuk bersembunyi di dalam gua tersebut. Kalau yang kisah umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW ini, mereka diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah kerana itu tempat yang selamat untuk mereka. Jadi kalau kita dekat Singapura bagaimana? Ditindas ke? Tak adalah, masjid ni pun ada tindas punya kan? Okay. Walaupun kita tidak dapat, mungkin ada setengah orang rasa macam tak dapat mengamalkan Islam sepenuhnya, ya ke? Adalah pendapat yang mengatakan demikian. Sampai kita nak kena faham, kita nak bersyukur dengan apa yang kita ada, betul tak? Ada kawan saya baru berhijrah ke Australia.
yalah, tahun beberapa tahun lepas. Dan mereka katakan mereka rindukan kebebasan untuk beramal dengan ajaran Islam. Kerana dekat sini masjid merata, hari-hari ada program. Minggu lepas tiba-tiba dah check minggu lepas datang tak orang gempak? Datang, adalah saya nampak beberapa orang. Dekat sini pun kita bebas untuk, bukan hanya bebas untuk melakukan amalan wajib, melakukan solat 5 waktu, tetapi kita bebas untuk lakukan aktiviti-aktiviti agama Islam itu sendiri. Tak susah. Dan kita boleh dengar azan, kita dan sebagainya. Okeylah, tak boleh dengar azan, tak boleh buka sama blok sebelah. Tak apalah, nak dengar azan datang masjid, bukan susah betul lah. Nak komplain, kerana masjid kat Singapura nak buka azan pun tak boleh. Dan namanya hidup bermasyarakat, dan faham lah. Lagi nak ceritanya apa? Alhamdulillah kita di Singapura ini dapat juga mengamalkan agama Islam dengan bebas. Okey, kita dibenarkan untuk berhijab. Ada setengah negara walaupun boleh amalkan Islam tapi tak dibenarkan berhijab. Jadi makanya kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Tapi kalau rasa tak puas juga, rasa macam tak lengkap juga, pergilah berhijrah. Pergilah berhijrah. Dunia Allah ni luas. Nak berhijrah Malaysia boleh. Malaysia insya-Allah lagi boleh on lah orang kata kan. Okey. Dan yang kedua adalah pengajaran. Pukul berapa dah ni? Pukul 10 baru. 10 minit. Okey boleh. 10.20 bagi tahu saya. Takut sampai pukul 11.30 kita hari ni kan. Okey, saya gurau saja. Okey, pengajaran yang kedua adalah mengenai kuasa Allah itu sendiri. Dan ini juga merupakan bukti bahawasanya janji Allah dalam Al-Quran itu benar. Apabila kita dah dimatikan, kita akan dibangkitkan kembali waktu akhirat nanti. Jadi mana dalam kisah ini Allah tidurkan dan bangkitkan kembali Ashabul Kahfi. Walaupun kisah ini terjadi di dunia, tapi ini Allah bawakan satu bukti yang aku mampu lakukan sedemikian. Betul tak? So nanti kita akan, kalau kita lihat tidur ini sangat, kat sini kan dia menggunakan perkataan menidurkan. Kerana tidur dan mati itu sangat sinonim. Hatta sehingga kalau kita nak tidur pun, apa doa kita baca? Cuba baca sama-sama. Allah, cek doa tidur pula. Cuba baca sama-sama. Apa kita baca? Ada cakap, Ya Allah, Bismillah amutu wa ahya. Ada kita cakap tidur bahasa Arab apa? Ana wa amutu. Ada kita cakap aku mati dan aku hidup. Kita tak cakap aku tidur dan aku bangun. Kerana apa? Tidur ini sangat sinonim dengan kematian. Kalau kita tidur, kita tak sadar pun. Kita tak sadar pun sebenarnya. Saya ada satu kisah menarik. Orang kata kalau nak tidur kena remove makeup. Kerana apa? Waktu kita tidur, Allah Ta'ala Allah Ta'ala alam lah. Kalau kita tidur ni, roh kita berjalan-jalan. Saya tak tahulah Allah Alam betul ke tidak, roh itu berjalan-jalan. Jadi takut kalau kita tidur dalam keadaan muka yang cantik bermakeup, yelah kalau tidur kan dah gini, habis leke makeup, roh tak jumpa dah. Maka ini bukan aku tadi ni, hantu mana yang tak tahu. Tak balik, so tiba-tiba tak hidup. Boleh cerita macam tu kan. Okay, so maknanya Allah Ta'ala alam apa yang terjadi pada tidur. Hatta ada orang meninggal waktu tidur. Betul tak? Ada banyak orang yang meninggal waktu tidur. Jadi tidur sangat sinonim dengan kematian. Dan bila kita dibangunkan daripada tidur, sangat sinonim dengan kebangkitan pada hari akhir. Sebab itu bila kita dah bangun, kita suruh baca doa. Hafal tak? Tak kisah dah hafal lagi dah. Yang penting sekali diucapkan perkataan yang pertama doa apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk kita bangkit, untuk kita bangun daripada tidur tersebut. Takut-takut bangkit terus hari kiamat. Terus bilang jadi takut kan? Okey. Jadi kasih Allah cakap apa? Setiap jasad yang telah mati akan dibangkitkan satu persatu untuk menghadapi pembalasan kelak. Baik, saya sambung. Kisah Ashab Al-Kahfi ini dirakamkan dengan tujuan untuk memberi motivasi kepada Rasulullah SAW serta umat Islam dan juga memberi peringatan kepada ketua-ketua musyrikin Mekah. Rasulullah SAW diberi peringatan untuk tidak berkompromi dengan musyrikin Mekah. Umat Islam pula diberi peringatan untuk tidak terlalu bersedih di atas kesusahan mereka di dunia kerana kenikmatan syurga lebih utama dan kekal daripada kebahagiaan di dunia yang hanya sementara. Manakala bagi ketua-ketua musyrikin Mekah, mereka diberi amaran untuk tidak menindas masyarakat Islam. Selain itu, mereka juga diberi peringatan untuk tidak terlalu bergembira dengan kehidupan dunia yang sementara. Hal ini demikian kerana kehidupan akhirat lebih kekal. Jadi dekat sini surah Al-Kahfi ini
memberi motivasi kepada umat Islam, kerana dalam surah Al-Kahfi ini juga Allah cerita mengenai perjuangan manfaat-manfaat kita apabila kita beriman kepada Allah SWT, dan juga merupakan peringatan kepada umat musyrikin Mekah. Okey, peringatan untuk apa? Untuk mereka menerima ajaran Allah. Saya suka dekat sini pengarang ini kata, Dr. Zazan cakap apa, yang tak perlu bersedih sangat kerana dunia ini hanya sementara. Kadang-kadang kita rasa dunia ni macam lama, kita dapat ada dekat dunia kan. Macam-macam benda yang kita nak achieve, macam-macam benda yang kita nak ada dekat dalam dunia ni. Tanpa kita, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita sedar dunia ni hanya sementara sahaja. Okey, saya ingat satu kisah di mana diceritakan yang mana seseorang yang confirm masuk neraka, yang kafir, apabila dibawa kepada neraka, kira Allah masukkan dalam neraka kira macam satu saat je. Apabila dimasukkan dalam neraka dan Allah keluarkan balik, dan Allah tanya kepadanya, adakah kau masih ingat mengenai segala kenikmatan yang kau dapat dekat dunia? Tak ada, lupa dah. Kerana kesakitan yang amat dahsyat di dalam neraka tersebut, segala nikmat, segala apa sahaja yang kita ada dekat dunia ini, kita dah takkan ingat, kita dah lupa. Hatta perasaan gembira, perasaan teruja, segala perasaan yang baik-baik yang kita ada dekat dunia ni, semuanya dah dilupakan begitu saja. Kerana kesakitan yang amat dahsyat dekat dalam neraka. Itu hanya satu saat, muslimah sekalian. Satu saat sahaja. Okey, kita belajar selama ni, orang Islam confirm masuk syurga. Cuma adalah, okeylah, nak kena settle few years maybe kat neraka, sebab nak kena balas apa dosa-dosa yang belum taubat. Allah senangnya kita berbicara sedemikian. Few years saja kat neraka, tak nak masuk neraka maksudnya. Walaupun kita rasa kita tak layak nak masuk syurga kerana syurga itu bukan buat Allah yang paling besar, tapi kita didiklah hati kita, didiklah mulut kita ni, jangan suka-suka untuk berbicara mengenai tak apalah kita masuk neraka sekejap. Yang penting aku beriman dengan Allah, confirm akhirnya, sebab kita tahu kan kita akan hidup selama-lamanya dekat akhirat sana, dan kita tahu sebagai orang Islam Allah janjikan akan masuk syurga. Syurga itu kekal abadi untuk para muslimin sekalian, para orang-orang yang beriman. Tetapi kita ada dosa-dosa kan? Dosa-dosa yang mana mungkin na'udzubillah min zalik kita tak sempat taubat, dan mana dosa-dosa itu perlu kita bayar di akhirat nanti. Macam mana nak bayar? Kita kena masuk neraka. Berapa lama kat neraka? Allah Ta'ala alam. Tapi dalam kisah ini Allah ceritakan hanya satu saat saja semua sekalian. Dah tak tahan dah. Dah lupa dah segala kenikmatan dekat dunia. Macam mana kita nak survive few years? Hatta satu hari pun belum tentu nak boleh kita survive. Dan satu hari dekat neraka tak sama macam satu hari dekat dunia. Ada banyak khilaf, ada banyak pendapat mengatakan, ada kata satu hari dia merupakan seperti 1000 tahun dekat dunia, yang mana kita tak hidup pun 1000 tahun dekat dunia ni. Betul tak? 1000, kalau kata 1000 tahun dekat dunia, maknanya kalau kita hidup, umat Nabi Muhammad hidup berapa tahun? 60, 70, 80, kalau panjang umur pun 100 lah. So maknanya apa? Kira macam hidup kita ni sebenarnya few seconds saja kan? Dalam few seconds ni macam-macam kita nak peroleh, macam-macam kita nak dapat, macam mana kita nak dengki dengan orang lagi, nak jatuhkan orang lagi, macam-macam benda kita buat. Betul tak? Lepas tu Allah kira cerita ini sama, Allah bawakan pula orang Islam yang memang kehidupannya penuh dengan duka cita, penuh dengan macam-macam ujian. Kira senang kata kehidupannya dekat dunia ni, selamanya dia hidup tu hanya ujian semata-mata. Kira kehidupan dekat dunia ni kira macam teruk lah, lawak gitu. Okey, dan Allah bawakan ada satu saat sahaja di dalam syurga. Allah letak, dan kadang-kadang kalau kita tengok movie kan tu ni, Allah letak, Allah tarik satu saat saja, dan Allah tanyakan kepada orang tersebut, adakah kau masih ingat mengenai penderitaan kau dekat dunia? Tak ada. Penderitaan apa? Lupa dah segala kisah suka duka, tak ada duka cita, apa sahaja yang dia lalui dekat dunia tu hilang begitu saja kerana besarnya nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ni yang kadang-kadang suka, kadang-kadang duka, suka balik, duka balik. Kadang-kadang hidup kan penuh dengan ujian. Jadi tak kala kita menerima ujian daripada Allah SWT ini, jangan lupa
Orang kata tu jangan sesekali kita pandang ataupun underestimate the power of doa itu sendiri. Kuasa doa itu sendiri sangat besar kalau kita sentiasa amalkan. Dan kalau kita berdoa kepada Allah SWT, kita nak kena doa dengan hati yang kita yakin dan percaya bahawa Allah akan kabulkan. Kalau kita doa, tak apalah aku doa je lah, dapat-dapat tak dapat je lah. Macam mana Allah nak kabulkan? Betul tak? So maknanya kalau kita minta, kalau kita nak minta dekat, contohlah kalau kita nak minta, saya nak minta dekat kawan saya ni kan, ni nanti next week kan kau belikan aku breakfast and order boleh tak? Kau beli kan? Makan dekat kau? Begitu saya minta. Tak nak layan tak dia? Nak layan tak? Layan takut sebab susah tak layan. Tak nak layan lah, saya pun tak nak layan. Minta macam itu. Tapi kalau saya minta, ni kau si cantik hari ni nanti kalau next week kan, Encik datang bawa aku breakfast kan, nanti aku bayar balik dori. Kita minta dengan baik, dengan santun. Bukanlah kata suruh angkat puji tinggi-tinggi, tidak. Tapi kalau kita dengan akhlak yang baik, dengan tone yang baik, kita minta, orang tu pun macam dah tak nak pun mungkin lah, okeylah nanti tengoklah insyaAllah begitu juga lah. Lagi-lagi dengan Allah. Allah ni siapa? Allah ini adalah yang mencipta kita. So bila kita nak akan sesuatu daripada Allah, kita nak kena minta dengan akhlak yang baik, kita nak kena minta dengan hati yang ikhlas. Dan kita nak kena ada penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Kerana walaupun benda itu merupakan satu benda yang mungkin impossible, janganlah minta, ya Allah, ya Allah, aku percaya kepada engkau, minggu hadapan masukkanlah 1 juta kepada dalam bank aku. Janganlah, itu dah materialistik sangat kan. So benda-benda yang itu saya tak boleh nak jangka lah kan, Allah nak kasih ke tidak kan. Jadi maknanya benda yang mungkin kita dalam keadaan yang sangat duka cita, so kita nakkan ketenangan. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, hanya kepada-Mu yang kebesaran, hanya kepada-Mu aku meminta, Kau berikanlah ketenangan terhadap jiwa. Sebab itu adalah satu benda yang kita usaha lah, kita solat, kita bangun tahajud. Tapi kalau Allah, sebab soal hati ni Allah yang pegang. Tapi kalau Allah tak nak kabulkan, Allah tak nak bagi ketenangan hati tu, macam mana kita nak boleh? Mana satu benda yang kita tak ada kuasa terhadapnya. Kita usaha tetap usaha lah, jangan minta Allah tenangkan hati, lepas tu pergi tak buat apa. Sembahyang pun tidak, tahajud pun tidak, tak ada usaha dari kita pun tak boleh juga. So maknanya apa sahaja yang kita nak daripada Allah, kita doa dan kena juga iringkan dengan usaha. Usaha lah macam mana pun, yang penting ada usahanya. Okay? Jadi surah Al-Kahfi ini juga kena motivasi kepada umat Islam kita gitu. Allah datangkan kisah-kisah ini nak beritahu, dahulu ada dah orang-orang macam kau ni. Ada. Dan apa terjadi mereka? Mereka berhijrah, mereka dapat amalkan ada berapa? Dah 10-20 lagi lah boleh insyaAllah. Saya berhenti. Dah banyak game dah iPad kan. Okay, so maknanya apa sahajalah kira motivasi kepada umat Islam kita itu kerana awal surah-surah awal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini Allah ceritakan mengenai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik. Macam mana saya tahu jam sebenarnya ni? Pukul berapa sekarang? Sorry. 10.20. 10.20, okay, baik. Sikit lagi. Boleh sikit lagi? Saya berhenti dekat kisah Nabi. Okay, kita sambung sedikit. Kisah Nabi Musa, saya bacakan kisah Nabi Musa dan akhirnya juga berkait rapat dengan keimanan yang mendalam dengan kekuasaan Allah. Umat Islam pada waktu itu sedang ditimpa kesusahan. Kisah Nabi Musa yang diajar untuk yakin dengan setiap kelakuan Khidir mengajar umat Islam untuk bersabar dengan cabaran menuntut ilmu. Pada waktu itu umat Islam mungkin tidak dapat melihat ganjaran daripada keimanan mereka. Begitu juga Nabi Musa tidak dianugerahi ilmu yang diberikan Allah kepada Khidir. Namun apabila diangkat hijab, maka hikmah di sebalik setiap yang berlaku pasti akan dapat difahami dan diterima. Kalau kita lihat Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang dapat berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Betul tak? Satu-satunya Nabi. Maka dia punya level begitu tinggi. Tapi Allah uji dengan ilmu. Dengan ilmu yang mana Allah anugerahkan ilmu kepada Khidir. Ada yang kata Nabi, ada yang kata bukan, banyak khilaf. Okay, Allah anugerah ilmu kepada Nabi Khidir ini, ilmu-ilmu yang tak ada pada Nabi Musa, untuk mengajar arti kesabaran. Kerana Allah tahu akan datang tu Nabi Musa akan menghadapi lagi banyak cabaran. Kerana Nabi Musa kena deal dengan siapa muslimah sekalian?
dengan Firaun, dengan manusia yang kejam kedua-duanya dengan Firaun. So maknanya Nabi Musa perlu adakan kesabaran yang amat tinggi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Okey, jadi kisah Nabi Musa Khidir ini merupakan satu perkara yang berkait rapat dengan keimanan kita terhadap kuasa Allah SWT. Okey, kuasa Allah SWT. Dan menariknya mengenai ilmu ini, tadi kan dikatakan kena sabar untuk dalam cabaran untuk ilmu. Kita ni sebenarnya dalam cabaran untuk ilmu pun kita kena sabar. Okey, dalam buku ini pun akan diulang-ulang kisah yang sama, akan diulang-ulang pengajaran yang sama. Kenapa begitu? Adakah kita baca sekali tak faham? Tak. Kerana manusia ini mudah lupa. Kita baca minggu lepas, cuba saya tanya, muslim sekalian, beritahu saya apa yang belajar minggu lepas. Saya pun nak kena ulang balik apa saya ajar minggu lepas, kan? Kerana kita perlukan peringatan. Itu merupakan peringatan lah. Jadi kita nak sebelum datang, sebelum saya nak masuk minggu ni, saya nak kena okey, minggu lepas kita dah belajar ini, sedemikian, kita sambung minggu ni. Nanti dah 10 minggu saya tanya balik, minggu pertama kita baca apa muslim sekalian? Allah. Sebab tu peringatan diulang supaya ianya sebati dalam jiwa kita. Begitu juga dengan dalam Al-Quran, Allah ulang-ulang, Allah ini Maha Pendengar, Allah ini Maha Penyayang, Allah ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Kerana apa? Mungkin ketika kita baca, dah banyak lagi dah kita baca Allah inna Allah ma'as-sabirin. Tapi ketika itu memang kita sedang diuji dengan dugaan yang hebat. Baca Quran ialah orang kata kalau tengah sedih-sedih, tengah banyak ujian baca Quran, dapat juga ketenangan. Kita baca inna Allah ma'as-sabirin. Rasalah dikucuk tak ada orang nak bersama aku ketika ini. Mungkin baru kehilangan, mungkin apalah saja yang berlaku dalam kehidupan. Kita tahu, apabila kita tahu Allah itu sentiasa ada, cukuplah Allah bagiku. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti dekat situ dulu. Kita sambung pada minggu hadapan, insyaAllah.